Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, saudara, salam pertemuan. Saya mohon maaf, jutaan seribu maaf. Tiba-tiba tadi saya terhalang sebab ada pertemuan dengan teman-teman di sini. Saya masih lagi berada di seberang takir, saudara. Di seberang takir ni saya lihat ramai teman-teman yang masih lagi nak berjumpa, nak buat macam mana, saudara? Apa khabar, Saudara Ramzul? Minta maaf, Saudara Ramzul. Sebab live saya malam ni terlewat betul-betul lah. Saya seriau tadi sebab saya kata saya dah berjanji. Jadi suka tak suka saya kena hadir jugalah. Buat macam mana pun saya tetap akan hadir. Soalnya yang lain teman-teman tak dapat. Yang saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Radi, saya mohon maaf sangat-sangat. Saudara Drina Arjuna. Bagi saya janji mesti ditepati. Soalnya waktu sajalah. Kita sentiasa dicemburui oleh waktu. Saudara Zulkifli Zul dari Ipoh, apa khabar saudara? Saudara Abu Samahan dari Puchong. Begitu juga saudara Muhammad Radhi, saudara Zulkifli Zul, saudara Jijai Abdul Razak. Saya minta maaf sangat-sangat saudara. Berkali-kali saya minta maaf saudara. Saudara Mat Kelana, waalaikumsalam. Semoga sihat semua. Nak buat macam mana saudara? Terlalu tight sangatlah saya di sebelah takir sebab dari siang tadi saudara. Begitu juga saudara Muhammad Johari, saudara Legesan Warino dari Pulau Pinang, saudara Hafiz Hazara, saudara Nur Azman. Terima kasih. Ada Sekuntur Mawar Merah daripada Hafiz, saudara Muhammad Kapli, saudara Muhammad Hafizan, saudara Ramzul. Terima kasih. Boleh kita share lah kalau boleh. Azlan, apa khabar saudara? Moga anda semua sihat walafiat. Doa saya sentiasa agar anda sentiasa walafiat. Kerana hari ini masa saya begitu tight sangatlah. Saudara Azlan Yusof dari Batangkali, Puan Ibjah. Selamat malam. Saudara Hafiz Hazara, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nak kata macam mana saudara? Saya berusaha lah untuk sentiasa menemani anda lewat malam pun. Sebab janji kita bersama, saya tetap akan bersama. Saudara Hafiz Hazara, mana lagi? Yana Hams, gitu juga saudara Nur Maria, saudara Azizan dari Kertih. Saudara Nur Azman, saudara Zulkifli Muhammad, saudara Nur Rashid Husin. Saudara, saudara Ibrahim Said, terima kasih. Jijai, sebab malam ni kena ada 2-3 pencerahan yang saya boleh berikan. Saudara Kamarul Azhari, Kembara Dunga, Kembara Dungga. Dia kata Sanusi kot, main menjadi kutuk-kutuk menteri. Tak apalah, mereka cara mereka, kita cara kita, saudara. Muhammad Zaidi, saudara Mat Nawi, apa khabar saudara? Pastikan anak cucu kita undilah apa yang patut. Saya, saudara Azman Petra, begitu juga Nur Rashid Husin, Ibrahim Said, saudara Mat Semana, saudara Zamri Asi, Nur Enfiqah dari Johor Bahru, saudara Hafiz, Nur Rashid, saudara Yusuf Salbi, dari Singapura, saudara Yusof, ya. Saudara Azman Rajali, saudara Tuan Muhammad Zaidi dari Kuala Lipis, saudara Muhammad Isa dari Lembah Pantai, saudara Mat Spana, saudara Umi Azman Petra, saudara Yan Iskandar dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara kerana masa mengejar kita. Nak buat macam mana? Yang mana saya dapat santuni itu saya akan cuba santuni lah. Saudara Bahari Ismail, begitu juga teman kita saudara Abu Seman, Hajah Comel-Comel. Masih belum tidur lagi. Jam sudah pukul 12 tengah malam. Tapi malam minggu, saudara. Baik, saudara. Hari ini sebenarnya hari Sabtu, 29 Julai 2023. Ia merupakan hari yang ke-1228, saudara. Dah 1228 hari. Virus itu masih ada lagi, saudara. Dan saya tidak dapat untuk bercakap soal e-commerce. Begitu juga dengan tentang melalui kehidupan sebab waktu kita begitu pendek. Cuma yang sempat saya santuni iaitu mutiara kata. Kerana dalam mutiara kata, segmen mutiara kata kita, saudara, sebaik-baik orang pasti ada buruknya, saudara. Itulah sebab baik saya ni pun ada buruknya. Lewat, saudara. Dan seburuk-buruk orang pasti ada baiknya, saudara. Baiknya menepati janji. Kita tak boleh jadi orang yang munafik. Tak gitu, Pak Rukiah Ismail. Jadi oleh itu saudara, carilah baik di dalam buruknya orang itu. Kerana itulah akhlak. Carilah buruk di dalam kebaikan diri sendiri.
Itulah ikhlas. Jadi kejujuran akan membuat dirimu lebih dihargai dan dihormati. Maksudnya saudara, sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Dan seburuk-buruk orang saudara, pasti ada baiknya. Jadi sebab itu, carilah yang baik dalam keburukan itu. Itulah dikatakan akhlak. Dan carilah keburukan itu dalam kebaikan diri kita sendiri. Saudara, kerana itulah keikhlasan. Kejujuran akan membuat dirimu lebih dihargai dan dihormati. Itulah seketika segmen Mutiara Kata kita, saudara. Dan saya pun lama sudah tak menyantuni pantun Pak Nazil. Ada kerinduan teman-teman. Jadi saya baca 2 rangkap pantun pada Pak Nazil. Terima kasih Puan Hajah comel-comel. Dia kata tunggu saya beri penjelasan. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran anda, Saudara Ramzul, Saudara Mak Spana, Saudara Alioy, Saudara Azman Putra. Kata Pak Nazil, dibeli pukal padi Pak Majid, selesai kerja diangkut Pak Maah. Rumah sejengkal tepi masjid, ditinggal saja solat berjemaah. Ini satu hal pula, saudara. Rumah dah dekat dengan masjid pun kita sanggup tinggalkan solat berjemaah. Tambahnya lagi, letak tepi laman sebuah meja bujur. Sabar itu iman, demikian juga jujur. Terima kasih Pak Nazir atas pantun yang begitu berarti, saudara. Dan saya tetap juga lewat-lewat malam pun saya tahu pimpinan negara ada yang mengikuti live saya malam ini, malam minggu. Saya ingin mengingatkan supaya mereka janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang negara boleh muflis dalam keadaan sekarang. Pada teman-teman yang ini menyunting live saya ini, saya izinkan. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau segala-galanya. Jadi saudara ingat terus, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Dan kepada teman-teman, kita mesti berpegang pada prinsip bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Mungkin kalau cuaca tak berapa cantik, mungkin gelap muka saya, ataupun muka saya dah tambah hitam, saudara. Round satu Melaya. 2-3 hari lepas saya berada di Kemaman, semalam saya berada di Seberang Takir, hari ini masih lagi di Seberang Takir. Tapi hari ini menerima undangan teman-teman untuk berbual-bual dengan mereka di Kampung Batin, saudara. Sedih, saudara, saya melihat Kampung Batin itu. Malam-malam masih dilihat warga nelayan, hidup mereka susah, saudara. Kononnya ada projek nak dibangunkan, tapi telah pun ditangguhkan dan sebagainya. Jadi, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan kalau saudara nak menyantuni, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Sebab saya khawatir dan bimbang, saudara. Saya di negeri orang, saudara. Silakan, Waalaikumsalam, Assalamualaikum Puan Madinah. Begitu juga dengan saudara Ramzul, saudara Ahmad Puat RR. Yang mana tempat saya santun ni, saya santun, saudara. Yang tak sempat, saya minta maaf, saudara. Jadi, saudara, berita yang saya terima yang pertama sekali tentang hari ini. Alhamdulillah, di seluruh negara cuaca baik, sempena penamaan calon. Artinya semua sekarang ni, dari laman web dari semalam lagi, mereka telah mengatakan bahawa hari ini cuaca baik untuk semua warga di 6 buah negeri untuk melaksanakan hari penamaan calon hari ini, saudara. Dan cuma di Manila, angka kematian bertambah, saudara. Sudah pun mencapai kepada angka yang berpuluh ribu. Kematian dilaporkan sekitar dalam 50 orang kerana kesan daripada taufan Doksuri. Jadi saudara, berhati-hati, saya khawatir, saya bimbang sebab di Filipina tak jauh dari negara kita, saudara. Dalam waktu yang sama semalam saya dapati, sabar saudara, sebelum saya beri pencerahan tentang isu politik, saya beli juga bahawa semalam katanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun menahan 2 lelaki kerana disiaki menerima wang rasuah bagi meluluskan permohonan visa oleh warga Bangladesh yang mahu masuk ke Malaysia. Kononnya untuk tujuan melancong, tapi sebenarnya mereka mencari pekerjaan. Jadi kita biarkanlah pada SPRM, tapi saya perlu menyatakan kepada anda bahawa kita masih lagi belum sunyi daripada kegiatan rasuah, saudara, yang melibatkan warga asing, saudara. Semalam, saudara, saya membaca kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri tentang ekonomi madani yang telah pun dilafazkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dan selama ini orang mengatakan ke mana hala tuju kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Jadi akhirnya kita dapat tahu bagaimana wadah ekonomi madani ini adalah untuk memperkasa rakyat. Sebagaimana diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Kita lihat sebagai asas atau induk bagi perancangan adalah seperti pelan subsidi yang akan dipertingkatkan. Ya, sasarnya bakal diperincikan dalam belanjawan sekitar dalam bulan Julai, Ogos, September, Oktober. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi insya-Allah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan belanjawannya. Ya, saudara. Dan dalam keadaan begitu saya melihat bahawa ini ekonomi madani ini sudah pun mula didedahkan, dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Matlamatnya madani ini adalah untuk memperkasakan rakyat-rakyat lebih-lebih lagi yang miskin. Yang miskin tegar akan diusahakan supaya mereka keluar daripada kemelut kemiskinan. Ya, sebab itu saya rasa dari awal dulu kalau saudara ingat, saya mengalu-alukan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana beliau beriltizam untuk memastikan bahawa rakyat yang terkesan dengan penderitaan, beliau mahu merawat derita rakyat. Mudah-mudahan saudara dalam 2 bulan lagi akan dinyatakan bagaimana perinciannya. Bagaimanapun saudara, satu demi satu telah pun dilaksanakan. Contohnya subsidi, pemberian, bantuan sudah pun dikeluarkan. Dan insya-Allah tapi tak boleh nak keluar banyak-banyak sebab duit kita ni tak banyak. Kita negara masih berhutang 1.5 trilion belum bayar lagi. Jangan pula duk belanja sebab saya dah pesan jangan belanja wang negara tanpa had. Mungkin pada kita dapat RM200 atau RM300 atau RM600. Tetapi kalau dihimpunkan, kalau 600 melibatkan sampai 7 juta rakyat, 6 kali 7 42 dia kata 42 bilion. Saudara, banyak. Tapi yang kita dapat sikit. Jadi bersyukurlah apa yang ada, saudara. Itu keadaannya, saudara. But, countdown yang kita nanti-nantikan sudah pun terlaksana hari ini, saudara. Apabila Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan sejumlah 572 orang. 572 orang calon telah pun layak untuk bertanding dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri, termasuklah iaitu satu di kerusi Parlimen Kuala Terengganu, saudara. Itu gambaran yang kita dapat hari ini. Nampak-nampak gayanya gong sudah pun dipalu. Pilihan raya negeri untuk negeri Kedah, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan serta pilihan raya kecil PRK menyaksikan semua 245 kerusi. Jadi kerusi-kerusi di setiap buah negeri, semua negeri itu adalah 245 jumlahnya, saudara. Termasuk satu kerusi untuk Parlimen di Kuala Terengganu. Cuma saya lihat bahawa ada satu saja calon yang mahu bertanding sebagai calon bebas, itu seorang wanita. Wanita Tionghoa, dia mengambil keputusan menuntut baliklah wang pertaruhan kerana beliau tidak diizinkan bertanding. Saudara, satu ditolak kertas pencalonannya. Kerana menurut daripada Datuk Abdul Ghani, daripada 572 kertas penamaan yang disahkan, 108 orang daripadanya membabitkan Barisan Nasional, saudara, UMNO Barisan Nasional, 108 orang. Pakatan Harapan, saudara, 138 orang. Sepatutnya Harapan termasuklah DAP, Keadilan Amanah dan Keadilan. Perikatan Nasional bertanding 168 kursi, PAS 78 kursi, Parti Rakyat ada 13, rupanya ada Parti Rakyat. Parti Muda, saudara, sejumlah 19 kursi. Ada juga Parti Sosialis Malaysia, itu 4 orang. Penang Front Party ada 2 kursi. Parti Utama Rakyat 1 dan Bebas. Ada calon bebas sejumlah 41 orang. Jadi sebanyak 181 pertandingan membabitkan 1 lawan 1. Kali ini tak ramai lah, tak ramai yang bertanding dalam kursi. Ada 181 kerusi. Lawan 1 lawan 1 antara UMNO ataupun Pakatan Harapan menentang Perikatan Nasional, saudara. Dan 3 penjuru ada 51 kursi. Untuk 3 penjuru. Dan untuk 4 penjuru ada 13 kursi.
dan 5 penjuru 1, iaitu di kerusi Dewan Undangan N34 itu di Lunas, Kedah, saudara. 5 penjuru di Lunas. Jadi bagaimanapun saya melihat bahawa calon bebas iaitu di Dun Kota Lama di Kelantan. Makcik daripada Kelantan itu Tan Le To. Wanita berusia 63 tahun dan beliau hadir ke pusat penanaman calon untuk Dun Kota Lama di Kelantan. Tapi bagaimanapun kertas pencalonannya ditolak. Walaupun sebagai pencadangnya adalah suaminya dan saksi adalah bapa mertua dia. Tapi bagaimanapun Suruhanjaya Pilihan Raya tidak menjelaskan kenapa ditolak kerusi pencalonan calon bebas di kawasan Dun Kota Lama. Di Terengganu terdapat 31 Dewan Undangan Negeri yang menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di Terengganu, saudara. Hanya 2 Dun saja, iaitu N14 itu Dun Bandar dan N04 di Hulu Besut menyaksikan pertembungan 3 penjuru, saudara. Saudara Rosli dia kata, dah tak boleh nak sakau lah katanya. Cik Putih, Kesha. Jadi pejabat PAS kena baling dengan batu. Apa cerita? Pejabat PAS kena baling dengan batu, biarkan pihak polis untuk melakukan siasatan. Saya tidak lihat kekecohan yang besar. Sepanjang penamaan calon tadi, di seluruh negara saya dapat melihat bahawa kekuatan calon-calon penyokong-penyokong yang mengiringi calon-calon dari Pakatan Harapan itu, saudara, begitu ramai. Sebagaimana di Gombak tadi, saudara, saya melihat kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri bersama-sama juga dengan Menteri Kabinet Datuk Ramli Abdul Kadir, berserta juga selaku Siswa Barisan Nasional, saudara, bersama-sama dengan Premier dari Sarawak. Premier Sarawak iaitu Abang Johari serta Ketua Menteri Sabah, Datuk IGG. Jadi keadaan saya ini memperjelaskan pada kita apa pun yang akan berlaku dalam pilihan raya di 6 buah negeri nanti, kerajaan persekutuan tidak akan tumbang. Saudara, biarlah orang mengatakan lepas pilihan raya ini, bulan Ogos nanti, kalaulah ada usul, sebarang usul untuk membawa usul undi tak percaya misalnya, saudara, saya nampak Sarawak tidak akan bersekongkol dengan mereka. Kerana hari ini dia hadir bersama Seri Anwar Ibrahim mengiringi calon untuk Dewan Negeri di Ulu Kelang, di Gombak Setia serta di Sungai Tua. Sungai Tua itu calonnya adalah Ketua Menteri Besar Datuk Amiruddin. Di Gombak, Gombak Setia, saudara Datuk Seri Megat selaku Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Saudara, dan di Ulu Kelang, nampak gayanya kali ini pertembungan antara Jawariah dengan Azmin Ali. Jadi saya lihat tadi, saudara, di Gombak, laporan saya dapat begitu ramai. Begitu lama lautan penyokong-penyokong yang hadir memberi sokongan kepada calon-calon yang diturunkan oleh Pakatan Harapan bersama dengan UMNO, saudara. Sementara itu, di lain-lain negeri juga saya melihat macam Datuk Zahid Hamidi beliau hadir di Pasir Mas, saudara, untuk mengiringi calon daripada Pasir Mas, juga ramainya penyokong. Malahan kita dapat melihat di Kedah, boleh katakan semua penyokong-penyokong daripada UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, Amanah, DAP, nampak gayanya macam di Pulau Pinang begitu meriah sekali, saudara. Sebab itu saya katakan dalam keadaan hari ini, nampak-nampak gayanya sudah berubah. Kalau kita lihat sepanjang musim pengisytiharan pusat gerak kerja untuk calon untuk parti-parti bertanding memang ramai. Kita tak nafikan, saudara, macam di Tanjung Karang hari itu, dan juga perisytiharan untuk gerak kerja pilihan raya untuk negeri Selangor memang ramai, puluhan ribu. Tetapi bila diturunkan masa penamaan calon, itulah kita dapat lihat, saudara, bagaimana suasana itu. Bagi saya lah, saudara, apa yang selama ini terhapus. Kalau kita lihat macam hari pengumuman calon-calon untuk macam di Negeri Sembilan, saudara, untuk gerak kerja daripada parti, daripada Perikatan Nasional, saudara, memanglah ramai, tak dinafikan. Tapi bila hadir musim pencalonan, bagi hari ini, saudara, tak ramai mana pun. Malahan
calon-calon mereka yang mengiringi calon daripada UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan mengatasi mereka begitu ramai. Sebab itu saya yakin kali ini saya nampak memang dilihat agak sengit, pertandingan agak sengit, tetapi advantage ataupun kedudukan calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional ada ruang saya rasa untuk memperoleh kejayaan. Saudara Isa lebay-lebay dan geng-geng abang kau kata PM10 pemimpin zalim dan kejam. Saya ingat beginilah saudara, mereka nak tuduh pun tuduhlah. Sebab sekarang ni saudara, saya terus terang saya kata, selepas saja hari ini apabila gong dipukul, apabila gong dipalu, nafiri ditiupkan, peperangan bermula, saya menjangkakan saudara bahawa gerak gempur, lobi melobi pun sudah pun terlaksana. Itu lobi-melobi untuk dapat calon. Dan setelah dikenal pasti, saudara, memanglah kita lihat macam mana di Bayan Lepas ada berlaku pergeseran antara PAS dengan calon-calon daripada gerakan. Sebab mereka tak senang apabila kursi tersebut diberikan kepada gerakan. Jadi saya rasa ada juga berlaku beberapa kekecohan. Macam mana di Kelantan ada 3 kawasan. Jadi bagi saya tak nak ceritakan keburukan orang. Bagaimanapun yang kita lihat, calon-calon yang bertanding diturunkan oleh UMNO bersama UMNO Barisan Nasional lah saudara. Sebab UMNO parti tapi tak register untuk pertandingan dalam pilihan raya. Didaftarkan di bawah Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional bersama-sama dengan Pakatan Harapan, DAP, Amanah dan Keadilan, saya melihat begitu ramai sokongannya, begitu kuat saudara. Dan kali ini, Alhamdulillah, tak adalah maki hamun dan sebagainya. Saudara CD Amy dia kata, PHBN nampaknya kerajaan perpaduan terbaik. Nampaknya begitulah saudara. Saya tak mau mendahului segala-galanya. Tetapi saya melihat bahawa suasana penamaan calon tadi meriah dan amat bagi saya advantage lah kepada parti kerajaan saudara. Tapi saya merasakan saudara, saya ingin memberi komen lah. Sebab ini musimnya mereka menabur janji. Jadi saya mengharapkan supaya warga negara kita, warga di 6 buah negeri kali ini tidak lagi tertipu dan terpedaya dengan janji 1000 mimpi oleh para pencacai dan pencatur politik yang kebanyakan mereka meletakkan kepentingan diri untuk memperoleh jawatan tapi bukan untuk rakyat. Itu yang saya lihat saudara. Sebab itu mereka berebut untuk jadi calon, berebut untuk untuk nak menang, bukan untuk menabur bakti pada rakyat tapi untuk kepentingan diri. Itu yang saya lihat saudara. Sebab itu saya mengatakan ada parti-parti yang menguasai kawasan, tak bagi ruang. Sebagai contoh saya katakan macam di Kelantan. Saya lihat parti Pribumi Bersatu seolah-olah macam melukut tepi gantang lah saudara. Cuma dapat 6 kursi saja peruntukan, begitu juga di Terengganu, tak banyak mana. Berbeza dengan kita saudara. Kita melakukan satu mesyuarat, setuju, macam di Selangor, Keadilan memberi UMNO sampai 12 kursi saudara. Artinya bukanlah meletakkan kepentingan diri saya lihat saudara. Setakat ini saudara, yang saya dapat, sejujurnya saudara, saya amat mengharapkan agar warga tidak lagi tertipu saudara. Kerana saya dari segi paparan, gambar yang di media sosial, laporan-laporannya, saya melihat bagaimana ceramah pelancaran Perikatan Nasional memanglah yang datang puluhan ribu. Tapi hari penamaan calon tak sebegitu ramai saudara. Tapi hari ini, untuk round pertama, bila gelanggang dibuka, saya dah nampak dah. Kempen-kempen sudah pun dimulakan, lain tak ada, maki hamun saja. Sebab itu saya katakan, ini juga musim ataupun masanya pesta memaki hamun pemimpin-pemimpin negara. Saya rasa sedih juga saudara. Saya mengharapkan agar warga kerajaan, tukang-tukang kempen daripada parti kerajaan khususnya, tidaklah terikut-ikut dengan rentak setempat. Soalnya orang mengatakan undi itu Indu ini masuk syurga dan sebagainya. Saya kata kita lupakan. Tak payah nak jawab lah saudara.
Jadi, saya melihat, saudara, dan satu perkara lagi, saya yakin bahawa di Pantai Timur, khususnya untuk PAS, mereka berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Di samping kehadiran begitu ramai penyokong-penyokong yang tak pernah berlaku. Dulu kalau di Kelantan, saudara, mengiringi calon-calon Barisan Nasional tak ramai mana. Tapi kali ini boleh dikatakan, Gia masuk Gia 5 terus, saudara. Begitu juga di Terengganu ini, saudara. Tadi saya hadir di penamaan calon untuk Seberang Takir. Saya ingat adalah dekat 1 kilometer punya perarakan, punya ramainya, saudara. Ramai, memang ramai. Dan saya merasakan bahawa keadaan ini membuatkan parti daripada Perikatan Nasional agak tertekan. Tambah lagi, mereka merasa tertekan apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah membuat kenyataan bahawa siapa-siapa saja yang menaja bas untuk membawa pulang perantau-perantau, iaitu anak-anak Kelantan, Terengganu yang berada di luar negeri Kelantan, itu boleh dianggap sebagai rasuah. Saya rasa keadaan ini mungkin jumlah pengundi kalangan anak muda untuk di Kelantan dan di Terengganu mungkin berkurangan. Mungkin, saudara. Tapi dengan keadaan begitu, macam mana kalau tak ditaja bas untuk balik ke mengundi, apa caranya, saudara? Sebab itu saya juga melihat kenyataan daripada pengurusi Perikatan Nasional. Taslimuddin, dia kata kalau ada orang nak bagi derma politik boleh diterima. Saya pun tak campur lah. Terpulang pada beliau lah nak kata apa pun. Tetapi saya rasa kali ini Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun meletakkan calon-calonnya untuk, bukan calon saja, pegawainya untuk melihat apakah ada elemen-elemen rasuah politik. Saya tadi sempat berbual dengan calon daripada Parlimen di Kuala Terengganu, Saudara Azan Ismail. Saya cuba menghubungi beliau, saya bertanya bagaimana kedudukan saudara. Dia kata alhamdulillah selamat mendaftar. Cuma dia terpaksa bertanding dengan calon daripada parti PAS. Itu calon yang telah pun diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tak sah atas tuduhan rasuah politik. Jadi dalam keadaan begitu, saya bertanya pada beliau, apakah tidak ada bantahan? Menurut pada Saudara Azan, dia kata pihaknya sedang berurusan dengan pihak peguam. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya tidak mendapat laporan bahawa calon yang bertanding bagi pihak PAS tidak ada aduan mengatakan dia rasuah. Ini pelik sikit saya. Yang ini saya agak pelik. Apabila calon yang diisytiharkan, sebab dia dah menang, Saudara Amzad. Saudara Amzad itu hari menang dalam pilihan raya di Kuala Terengganu. Tetapi mahkamah mendapati bahawa berlakunya rasuah politik. Jadi dalam keadaan begitu, ini kerusi Parlimen Kuala Terengganu dibatalkan. Itu mahkamah yang buat keputusan. Dan sebab itulah diadakan pilihan raya semula. Tetapi hari ini dia bertanding lagi. Ini masalah, saya kata apa hal pula ni? Ini satu persoalan dari segi undang-undang. Saya bukan pakar undang-undang. Katanya, saya berbual dengan Saudara Azan tadi, dia kata waktu dia membuat bantahan di pusat penamaan calon, peguam ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan bahawa tiada aduan calon sebut melakukan rasuah politik. Saya kata macam mana tu, sedangkan dia dah jadi wakil rakyat dan pilihan lalu dibatalkan kerana aduan ini rasuah politik, wang. Tapi kali ini boleh bertanding kerana tak ada aduan. Jadi kita pun tambah pening lah, saudara. Saya kata, macam mana jadi begitu? Tapi bagaimanapun saya yakin bahawa tentulah akan ada protes dan sebagainya. Selepas sehari 2 hari lagi, saya dengar. Kita tunggulah, saudara. Bagaimanapun saya bertanya juga lagi. Saya kata, kenapa dia tak buat awal-awal? Kenapa tidak buat aduan bahawa dikabarkan bahawa dia ni akan jadi calon? Dia kata kalau kita buat awal-awal, dia kata dia cari orang lain pula. Jadi saya kata ini strategi politik, tak tahu macam mana. Saudara Rosli Zakaria, saya beginilah saudara, saya tak mahu menuduh sakau dan sebagainya. Sama-sama kita lihat, biarlah rakyat menentukanlah, saudara Rosli.
Itulah saudara Azminuddin. Itu macam mana pula? Bukankah dia dah ada rekod bahawa dia dah jadi wakil rakyat? Dia dah menang pilihan raya di Parlimen Kuala Terengganu. Kemudian dibawa ke mahkamah atas tuduhan melakukan rasuah politik. Dan mahkamah pula membuat keputusan menyebelahi pihak yang membuat protes. Saudara, kemudian calon wakil rakyat sebut, itu calon sebut, tidak pula protes. Jadi kadang dia pun menerima. Bila tak protes, getinya dia mengakui bahawa dirinya rasuah politik lah. Tak gitu. Yang ni saya kata, macam manalah dia orang ni. Dalam bahasa kasar, dia orang buat kerja macam mana? Saya pun tak faham lah saudara. Itu yang berlaku di Kuala Terengganu tadi. Saya berbual, saya telefon saudara Azan, macam mana orang yang mahkamah mengatakan dia dah menang itu hari, tapi dibatalkan oleh mahkamah, boleh bertanding semula. Sepatutnya silap saya lah kalau mengikut Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, mereka yang telah pun didapati melakukan rasuah waktu pilihan raya, dia tak boleh bertanding untuk tempoh 5 tahun. Tapi kata Saudara Azan, bila dia memprotes, peguam dia protes, dan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan bahawa tidak ada aduan. Pula dah. Itulah keadaan saya. Saudara Azminuddin. Itu saya kena jelaskan keadaan begini, menimbulkan 1000 persoalan, saudara. Dan sebab itu saya rasa kita biarlah di Kuala Terengganu tu. Mungkin besok saya akan turun ke Kuala Terengganu. Saya nak berbual lagi dengan beliau. Mungkin kalau ada rezeki kita buat live. Kita nak tanya Saudara Azan, apa cerita sebenarnya. Saudara Abu, dia kata Sakau pun, Sakau kasih bersih. Ya, Saudara Hayang Andawi, betul. Saudara Hayang Andawai, dia kata sepatutnya rujuklah pilihan raya kecil di Cameron Highland. Waktu pilihan raya kecil, di pilihan raya yang dulu, kerusi parlimen di Cameron Highland dibatalkan kerana adanya elemen rasuah politik dan calon sebut tidak dibenarkan bertanding semula. Kali ini di Kuala Terengganu, mahkamah mengisytiharkan batal dan mereka tak kontes dan tak buat rayuan. Tiba-tiba bertanding balik. Ini persoalan saya. Jadi saudara Asari sangat. Jadi kiranya kluster mahkamah lah. Pun nak kata kluster mahkamah pun tak boleh juga saya. Nanti kalau saya kata kluster mahkamah, dia saman saya. Sebab mahkamah ada buat keputusan. Kata Firdaus, Saudara Firdaus, dia kata takut dalam SPR ada orang PN. Itu wallahualam bisawab. Jangan. Kita harus bersangka baik saya. Kita harus bersangka baik mereka yang menjalankan tugas. Kita berilah kepercayaan. Tapi bagaimana kita tunggulah result juga saya. Saudara Azminuddin kata mesti ada mistik tu. Saya pun yakin begitulah saya. Ini menjadikan kontroversi di Kuala Terengganu. Peringkat awal, dia dah bisa menang, jadi wakil rakyat. Kemudian ada aduan, ada petition, bawa ke mahkamah. Kemudian mahkamah memutuskan petisi tersebut boleh terlaksana dan dia dibatalkan kursi tersebut. Dan dia pula tak buat rayuan. Bila tak ada rayuan, mereka menerima keputusan mahkamah, kursi parlimen di Kuala Terengganu batal. Bila kursi itu batal, tiba-tiba hari ini, orang yang sama juga masuk bertanding. Ini saya kata, I cannot brain. Itu yang saya ajukan soalan itu kepada Saudara Azan. Jadi dalam esok dia kata, ini tanda dah menang satu kursi lah. Jadi kita tunggu apa tindakan nanti. Saya tak mau mendahului waktu. Saya tak mau mendahului pihak berkuasa. Kita tunggulah. Semua besok. Berdoalah supaya saya dapat bertemu muka dengan Saudara Azan, calon pilihan raya kecil, Parlimen Kuala Terengganu untuk mendapat penjelasannya saudara. Kita tengoklah saudara ya, sambal hitam kita tengok sehari dua lagi bagi pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugas mereka. Saya rasa mesti adalah persoalan tersebut. Sebab hari ini semua diadakan ramai, banyak calon ni. Cuma sekarang ni saudara, banyak orang bertanya, apakah kali ini calon-calon daripada Perikatan Nasional masih lagi berpesta dengan cacian dan maki hamun ataupun mereka menjanjikan janji seribu mimpi. Saya tengok boleh katakan banyak kenyataan-kenyataan daripada calon-calon mereka menjanjikan yang bukan-bukan. Agak berbeza dengan calon daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan.
mereka mahu meneruskan kesinambungan perjuangan untuk rakyat. Itu agak berbeza, saudara. Dan kali ini saya sebenarnya, kalau bolehlah, saudara, kalau adalah calon-calon atau wakil-wakil datang jumpa anda, bercakap bahawa seolah-olah mereka adalah menjadi calon kerana untuk demi rakyat. Saya kata, sudahlah. Saya rasa sudah cukuplah rakyat ini ditipu dengan janji seribu mimpi. Asyik duk jaja rakyat saja, saudara. Demi rakyat saya nak buat begitu. Demi rakyat. Tapi selama macam di Kelantan, saudara. Kita nak jaga rakyat Kelantan 30 tahun, saudara. Jagalah tu. Saya tak maulah bercakap lebih daripada itu, tapi kita dapat dengar bagaimana pembangunan tidak berlaku sebagaimana yang diharapkan. Ekonomi di Kelantan itu tidak diteruskan. Masalah air, macam-macam cerita kita ada selama 30 tahun. Mereka berada di anjung kuasa di Kelantan. Dan sekarang ini masuk balik ke gelanggang, bercerita demi rakyat. Dia terpulanglah pada anda lah. Kalau orang dah bercakap begitu, kalau saya lah, sekali kena tipu tu, mungkinlah kita tak tahu. 2 kali kena tipu tu, saudara, mungkin juga kita atas kelalaian kita. Tapi kalau dah 3 kali nak kena tipu ni, saya kata, jawabnya, saya tak maulah menjadikan diri saya, kalau saya. Takkanlah orang nak biarkan orang kata, bagallah kau ni. Orang dah tipu sekali, okeylah, tak tahu. Tipu kali 2, okeylah, lalai. Tipu ketiga, tipu keempat, itu keadaannya. Jadi saudara Muhaizah Ehsan, dia kata, mohon rakyat Terengganu kalihlah demi pembangunan di Terengganu. Saya juga melihat, saudara. Saya merasakan bahawa ada ruang. Sebab rakyat di Terengganu pun, dia punya slogan pun kali ini bagus juga, saudara. Gelombang biru, gelombang biru, gelombang biru, gelombang, biru, biru, biru. Retinya rakyat sudah pun menyahut. Ini bukan janji, saudara. Ini sahutan daripada rakyat yang mahu melakukan perubahan. Sebab dah 2 penggal mereka memerintah di Terengganu. Macam mana saya katakanlah, Terengganu ini negeri yang kaya dengan hasil minyaknya. Tapi apa yang berlaku? Wang hasil daripada minyak di Terengganu ni, saudara, yang sepatutnya masuk ke kantung poket rakyat, buat bangunan Twin Tower, bertahun lama, sejak tahun 74. Sejak tahun 74, saudara, Petronas mencari gali minyak di sekitaran kawasan di Sabah, di Sarawak, Terengganu dan di Kelantan. Dan kalau diikutkan daripada syarikat yang diasaskan dengan bermodalkan 5 juta saja dulu, Petronas, saudara, hari ini nilai aset Petronas bertriliun bukan bilion. Kalau dikumpulkan daripada tahun 74 sehingga hari ini, berapa triliun Petronas menghasilkan pendapatan untuk negara. Tapi rakyat Terengganu macam saya kata tadi lah, saudara. Saya lihat di Kemaman, di Cukai. Saya melihat juga di seberang Takir. Tadi di kampung Batin apa. Saya rasakan sewajarnya ada perlu dilakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak nanti rakyat begitu sajalah. Wang royalti ataupun wang ehsan hanya digunakan kononnya untuk pembangunan. Pembangunan yang bagaimana? Tadi saya sempat juga, saudara, pergi ke kedai. Cuma di sini makanan masih murah lagi, saudara. Saya makan tadi pulut kuning. Rupanya di Terengganu ada hidangan pulut kuning. Sebuah kedai tadi dekat Bandar Terengganu tadi. Dan tadi pertama kali je lah saya dapat menikmati melintasi sungai dengan menaiki jambatan yang orang kata jambatan sangkut. Dia boleh terangkat, bila kapal lalu boleh buka, kena tutup balik. Macam saya tengok memang betul-betul macam jambatan di London Bridge, saudara. Itu saya tengoklah. Sepatutnya ia menjadi daya tarikan pelancong, tapi tak tahu macam mana keadaannya, masih belum lagi. Pembangunan pelancongan masih lagi, kita masih melihat bagaimana penyu menangis. Itu saja. Jadi saya amat mengharapkan, saudara. Saya amat mengharapkan agar calon-calon yang bertanding kali ini jujurlah dengan rakyat. Janganlah saudara menjajakan nama rakyat demi rakyat, tapi bila dapat jawatan, anda buat tak tahu pada rakyat. Saya rasa kali ini, calon-calon yang diturunkan oleh UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, mereka sudah pun berubah. Mereka tidak lagi akan menjadi, kalau dipilih sebagai wakil rakyat, menjadi wakil rakyat yang tuli dan peka terhadap masalah rakyat. Mata mereka tidak akan dibutakan untuk melihat
betapa deritanya rakyat yang perlu disantuni. Itu keyakinan saya. Tapi calon-calon daripada Perikatan Nasional, wallahu a'lam bisawab, saya tak boleh nak ulas. Kerana tentulah mereka ada dia punya kriteria-kriteria tertentu. Tapi macam daripada UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun melakukan perubahan yang begitu besar. Calon-calon diturunkan dengan wajah baru, muka baru dah tak comot. Saya, kerana kita diburu oleh waktu, jam dah lebih 12.30, saya minta maaf saudara, memberikan anda untuk nanti-nanti sehingga begitu lewat tengah malam. Cuma nasib baik malam ini malam minggu saudara. Jadi saya tak mau mengganggu malam minggu anda. So jadi kita punya live malam ini agak pendek sedikit. Berdoalah supaya besok saya dapat berbicara dengan saudara Azan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Rehat-rehatkan minda anda. Kita mendoakan pilihan raya di 6 buah negeri kali ini berjalan dengan sebaik mungkin tanpa ada sebarang kekecohan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.